yang paling mantap dan paling hebat, tetapi kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW sehingga tidak terkawal akan emosinya karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana Sayyidina Bilal Sayyidina Bilal di antara minas sabiqin yang terawal masuk ke dalam Islam, diseksa, menanggung derita, tetapi tak ada yang menjadi obat kepada dia kecuali melihat kepada baginda Rasulullah SAW. Tak ada batu yang besar untuk dihipapkan ke dadanya. Dalam keadaan panas yang terik, dia mengatakan ahadun ahad, mengenang kepada Allah yang Maha Esa dan melihat kemanisan wajah baginda yang lalu dalam kehadapannya. Terobat rasa kepedihan daripada himpitan batu yang berat itu dengan memandang kepada wajah baginda Rasulullah. Buktinya tak kala beliau radhiyallahu anhu nak menghembuskan nafas yang terakhir, isterinya mengatakan, ya hazinah, ya hazinah, alangkah sedihnya, alangkah sedihnya apa yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Apa kata Bilal yang ketika itu dalam sakarat membukakan matanya, jangan kau sebutkan demikian, sebutlah ya farihah wa farihah, alangkah gembiranya, alangkah gembiranya, lan nalqal hibba Muhammad wa sahabah, besok aku akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad dan para sahabat. Sakit sakarat yang tak ada taranya, tetapi kemanisan cinta dan rindu kepada Nabi itu menguasai akan dirinya, sehingga yang dia lihat adalah pertemuannya dengan baginda Rasulullah SAW. Maka inilah yang kita ingin tanam di dalam diri kita, kecintaan kepada Nabi. Sebab usaha orang untuk menjauhkan umat Islam kepada Islam, kalau mereka usahakan untuk menjauhkan umat Islam kepada Al-Quran dan mengubah Al-Quran, Al-Quran dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi usaha yang dia tahu bahawa umat Islam ini kalau dijauhkan daripada Nabi-Nya, maka ketika itu umat akan terlalu mobil dan tak akan ada lagi yang disebutkan umat-umat Nabi Muhammad yang mendapatkan kelebihan, yang akhirnya umat Nabi Muhammad SAW hanya tinggal nama, tetapi mereka tidak ada kaitan dengan baginda Rasulullah. Tokoh-tokoh yang mereka buat seperti tokoh-tokoh palsu yang telah pun diletakkan di dalam jiwa anak-anak kita dari kecil lagi, seperti yang Superman atau Man dan sebagainya, yang mana mereka gambarkan dengan kehebatan-kehebatan fizikal, dengan kehebatan-kehebatan daripada apa saja kuasa-kuasa yang sebenarnya ada pada baginda Rasulullah SAW. Nabi tubuhnya gagah, Nabi SAW mempunyai mukjizat yang cukup hebat. Bahkan kalau kata nak membelah dan sebagainya, bahkan bulan pun boleh dibelah oleh baginda Rasulullah SAW. Batu dipecahkan dengan tangan baginda Rasulullah SAW. Apa yang tidak hebat dengan Nabi SAW, tetapi dikelabui hari ini oleh musuh-musuh Islam untuk umat Islam itu tidak kenal kepada Nabi-Nya, tetapi kenal kepada tokoh-tokoh yang lain dan hero-hero yang lain, supaya umat Islam bukan hero-nya adalah Nabi SAW, tetapi adalah perkara-perkara yang tahayul yang akhirnya menghanyutkan umat Islam jauh daripada baginda Rasulullah SAW. Mari tuan-tuan dan puan-puan, kita yang hadir ini, untuk kita nak kembalikan supaya Nabi menjadi hero kita, menjadi role model di dalam kehidupan kita. Letakkan Nabi di dalam hati, yang mana batas cinta kepada Nabi. Kalau betul kita menaruh cinta kepada Nabi, ini disebutkan oleh Allah. Cuba kita tengok sampai tak kita ini benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita rasa kita sudah, dengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi. Katakanlah wahai Muhammad SAW, kalau sekiranya ibu bapa kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, adik-beradik kamu, istri atau suami kamu, keluarga kamu, harta yang takut dia akan musnah, perniagaan yang kamu takut dia akan rugi, rumah yang kamu suka hebat, rasa hebat,
yang semua ini lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada jihad ke jalan Allah, maka jangan nantikan suatu ancaman keras daripada Allah Subhanahu wa taala, janji yang sangat pedih daripada Allah apabila sampai perkara yang dijadikan oleh Allah. Tanya kepada diri kita, agak-agak cinta kepada Nabi lebih tak daripada cinta kita kepada ibu bapa kita. Seperti mana dibuktikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sanggup ketika itu, ketika membawa al-aibahnya ayahnya Abu Quhafah ke hadapan Nabi SAW ketika mana Fathul Makkah untuk mengucap dua kalimat syahadat. Nabi mengatakan, kenapa kau bawa dia? Patutnya aku pergi, dia lebih tua. Kata Sayyidina Abu Bakar, tak, dia mesti datang kepadamu ya Rasulullah. Apabila mengucap sahaja Abu Quhafah dua kalimat syahadat, maka menitislah air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Patutnya kau bergembira kerana ayahmu telah memeluk Islam. Dia mengatakan, aku menangis dan sedih kerana aku lebih suka kalau sekiranya yang mengucap syahadah itu adalah Abu Talib, kerana kalau Abu Talib yang mengucap syahadah akan menggembirakan hati baginda Rasulullah SAW. Sanggup tak kita seperti itu? Cintanya kepada Nabi dan ingin untuk menggembirakan Nabi lebih dari segala-galanya. Cintakah kita kepada Nabi lebih daripada cinta kita kepada anak-anak kita perempuan? Pernah tak kita ketika anak kita kecil kita cerita tentang Nabi, tentang ketokohan kehebatan Nabi kepada anak? Pernah tak kita ceritakan kelebihan Nabi? Nabi tak pernah memuak seumur hidupnya supaya anak kita rasa hebat Nabi kita. Pernah tak kita ceritakan bahawa tak ada binatang yang terbang yang hinggap ke badan Nabi kita? Pernah tak kita ceritakan kepada anak kita bahawa peluh Nabi SAW seperti minyak wangi, sehingga kan peluhnya dijadikan minyak wangi oleh para sahabat akan isteri Nabi? Pernah tak kita ceritakan kepada anak-anak kita tentang mukjizat kehebatan Nabi? Sedang Nabi sendiri pun menceritakan kepada para sahabatnya sewaktu kecilnya baginda Rasulullah. Kalau tidak, bagaimana kita tahu bagaimana Nabi itu belah dadanya? Nabi yang menceritakan sendiri akan peristiwa itu, kerana Nabi nak supaya kita mengetahui akan kehidupan. Dan ada kehidupan yang paling sempurna yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala akan sejarah kehidupan itu, kalau tidak seperti mana sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Sebab kerana segala kehidupan Nabi itu menjadi contoh tauladan. Pernah tak kita cinta kepada anak kita bahawa Nabi daripada kecil sampailah wafatnya tak pernah berbohong walau sekali pun, supaya anak kita ni lahir dan tumbuh orang-orang yang benar-benar jujur dan tak pernah berbohong selama-lamanya. Tapi kita kadang-kadang nak cerita pasal Nabi tak nak. Sedang yang cerita dari generasi-generasi itu adalah kaum Yahudi sebelumnya, sehingga disebut oleh Allah, ahli kitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahli kitab mengenal Nabi lebih kenal daripada kenal anak mereka sendiri. Sebab cerita yang popular di kalangan masyarakat Yahudi ketika itu adalah cerita baginda Rasulullah SAW. Hari ini cerita yang popular di kalangan kita apa? Umbak rindu. Allah sendiri. Kita kenal kepada artis dari kehidupannya, siapa dia, bagaimana namanya, pemain bola dan sebagainya. Di akhirat nanti kita tengok, di akhirat nanti siapa yang kita nak duduk nak bersama? Siapa agak-agak kita nak duduk? Siapa nama kita siapa? Nabi SAW. Agak-agak kita bangun saja dia dimasyarkan oleh Allah, kita duduk kelompok dalam tu ada siapa? Dewi Baker. Agak-agak gembira lah kita. Dan di dalam hati kita dia ada. Dan dia yang sangat kita kenal, dia yang kita agungkan. Bahkan dia tak pernah sujud sekali pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali sujud kepada Allah tak pernah. Tiba-tiba kita menyanjung, kita memuji, kita memuja kepada dia. Tentang Nabi SAW, tak habis air mata mengalir kepada kita. Apa yang tak ada kepada Nabi? Oleh itu, tuan-tuan hadirat rahmati oleh Allah, mudah-mudahan malam ini tutusan rasa kasih kita kepada Nabi bertambah dan mekar. Yang tangan sampai mati, teruskan dia dimekarkan. Dan akhirnya terus ketika itu kita akan mengurak langkah kita menuju di dalam mahabbah kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tiada jalan untuk menuju kepada Allah
Wasallam, maka Allah akan cinta kepada kamu. Mudah-mudahan kita ini adalah golongan orang-orang yang mencintai benar-benar tulus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ketulusan cinta itu mudah-mudahan Allah yang Maha Mengetahui itu akan membangkitkan kita yaumul qiyamah bersama dengan habibnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian kita akan bersama di dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina bihudak wa waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. واذكرنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.